Hai, morning. Selamat menjalankan tugas di mana dua berada. Saya hari ini Siti Rock bersiaran daripada Labis, Kampung Labis, Kampung Tenang Labis, Johor. Okey, saya bersiaran daripada Johor. Nak buat kek lapis, share to you all cara membuat kek lapis premium. Sama juga proses dia dengan yang tak premium pun sama. Tapi hari ni kita nak tunjuk saya nak share cara membuat kek lapis yang baru saya launch dia punya PJJ nya, kek lapis French kiss. Tapi saya tak keluarkan kek je. Minta maaf sebab hari ni lambat sikit bersiaran. So, kita tak nak buang masa. Saya cuba share dari awal proses sampai ke proses mendekor. Mungkin dia boleh membantu sesiapa saja geng kek lapis kita ataupun sesiapa saja yang baru nak berjinak-jinak, yang sebenarnya nak suka buat kek lapis. Mungkin lepas ni dia tengok perkongsian daripada live ni, mungkin dia lebih bersemangat nak buat. Okey. Hai Rizwan Muhammad Noor, minta maaf cikgu lambat bersiaran. Jess, hai Jess, lama. Ya, sebab lama dah tak buat live, jadi keterlupaan pada masa. Okey. Boleh kita start? Boleh kita start dulu? Mungkin saya tak berapa nak engage pada komen. Tapi hai Syarina, hai Rina. Habis I punya job ni I kerja JB tau. Hai Baizura kita punya kawan, dia duduk kat Thai. So dia pun buat kek lapis, dan dia latest dia buat daripada Siti Rock, kek lapis indulgent, sangat cantik lah. And then I baru mencari-cari extension. Baizura ada share kita extension yang memang jual dekat online. Okay, Nurul Sazwani. Ya. Okay, jom kita start. Alright, dalam ni so you guys bantu-bantu share ya. Bantu-bantu share, sebab kat sini boleh share. Dan kalau saya buat kat Calop, dia tak boleh share because the group is private lah. Dan page pun agak limited untuk di-share. Okay, dalam ni saya dah sediakan bahan kita, butter overload, apa benda tu? Susu pekat, esen vanilla. So semua dalam ni. So kita akan pukulkan benda ni sampai dia gebu. Dos yang nak bertanya berkenaan resepi ni saya tak share. resepi PJJ. So saya tunjuk demo je bagaimana proses nak membuat. Sin yang nak resepi French kiss ni saya buat hari ni demo untuk kek lapis French kiss. Okey. Untuk proses mengadu, you boleh menggunakan, ni dipanggilkan pemukul telur. Balloon wish pun boleh dipanggil juga. Wire wish pun dipanggil gula. Tapi saya selalu panggil dia wire wish lah. So you can use this nak memukul telur ni, ataupun boleh menggunakan flat beater. Kalau capacity you punya mixer lingkungan 5 liter ke atas, better pakai ni. Better pakai ni untuk memukul butter yang compact, butter yang padat. Sebab kita proses pertama mengadu ni, kita nak menukarkan butter tu, mengeluarkan cecair, mengeluarkan udara dalam butter tu supaya dia fluffy. Bila dia fluffy, dia boleh combine. Butter adalah lemak, dia boleh combine dengan cecair, iaitu telur. Kalau kita tak tukar bentuk butter ni kepada bentuk yang fluffy, yang ataupun kita biasa panggil, mak-mak kita panggil dah kembang ke,
bentuk kembang, dia tak boleh blend. Dia tak boleh blend di mana butter tu pecah-pecah macam kita buat roti telur. Dia berpecah-pecah. Okey. Ataupun you boleh guna hand mixer. Hand mixer tak ada masalah, boleh guna. Hand mixer, saya gemar guna hand mixer. Ataupun bapak besar, ada lagi besar. Makcik saya guna lagi besar. Pam. Dia buat apa benda ni? Bahulu. Yang tak tahu dia buat kek dandy sampai sekarang, dari saya kecil sampai sekarang manual dan kek naik sangat cantik. Tapi dia buat kek tu je lah, jangan harap dia buat kek lain, tu saja. Okey. We start. Jatuh pula. Kita start sekarang. So, oleh kerana kita ketepikan ni, capacity mixer saya dalam 8 liter. So, dia heavy duty saya gunakan ni lah. Saya gunakan wire wish. So, masukkan. Okay. Those yang komen, mungkin saya tak berapa engage sebab saya lebih kepada nak adun dulu. Mungkin saya akan engage pada proses melapis. So, you pukul dia punya adunan sampai kembang, sampai fluffy. Okey. Slow speed, lepas tu berperingkat, tukar kepada speed yang tinggi lah, bergantung kepada capacity mixer you lah. Kalau mixer tangan pun sama, slowly. Sebab saya pernah ditanya, sebab saya dalam nota tu saya sediakan pukul adunan sehingga kembang. So I assume semua orang tahu pukul dengan pemukul lah. I assume orang akan fikir stand mixer. Tapi mungkin ada orang yang sangat spesifik dalam satu proses. Adakah dia dipukul dengan hand wish? Adakah dia dipukul dengan stand mixer? Adakah dia dipukul dengan hand mixer? Betul juga dia punya concern tu. That's why saya add on dekat resepi, dekat nota, pukul menggunakan hand mixer, stand mixer boleh, wire wish boleh. Okey, tukar dia punya speed. Hi Nuraliza. So okay teacher will enjoy watching. Tak pergi JB, nak siap nak pergi JB ni. Hi Sally Siman. Betul ke? Sorry ya, saya tak pakai spek masa mengadun sebab saya sebenarnya rabun dekat. Yelah, dah tua. Okey. Boleh dengar. Sementara dia adunan ni nak fluffy, saya tunjuk cara memukul mengadun telur yang saya telah asingkan, iaitu kuning dan putih. Sebenarnya you masukkan sebiji boleh. Masuk sebiji boleh. Tapi yang biasa buat kek lapis, yang dah berpengalaman buat kek lapis, dia tidak ada masalah nak memasukkan telur di dalam adunan. So dia dah faham macam mana rupa adunan tu dah ready untuk dimasukkan telur. Okay. So saya akan tunjukkan, saya akan tukarkan putih telur ni tadi ke bentuk yang lebih ringan. Kalau bentuk ni dia susah juga nak bercantum sebab dia tak ada kuning telur. Kalau bentuk yang ringan, dia boleh senang bercantum dengan adunan butter tadi dan menambahkan kegebuan. Tak tahulah betul ke tak bahasa I ya. Dia menyebabkan adunan tu ringan dan adunan tu ada udara yang sesuai yang ada udara untuk dia
naik semasa dibakar. Kalau adunan kita tak ada udara pun tak boleh. Kembang sangat pun tak boleh. Depend, bergantunglah. Sebab kita bukan buat kek sponge. Kita pun bukan buat kek bingka. Bingka tak ada udara pun tak apa. So kita in between. So udara penting dalam adunan sebab dia akan react dengan haba di mana dia akan naik. Kalau adunan you bantat, dia kek itu akan flat, dia tak naik. You bubur pun dengan baking powder dia tak naik. Dia naik, dia akan kecut dan menghasilkan tekstur yang kenyal dan sedikit kering. Okey. Sekejap je dia pukul, tak lama. So ni rupa dia lah. Kalau you ada dia lembut. Kalau you ada adunan yang ada susu pekat, yang ada cheese sedikit. Resepi ni tak banyak guna cheese. Kalau cakap saya tak gemar cheese, seriously, dia tak rasa pun cheese yang muat. Cheese ni saya letak sebab nak enhancekan rasa creamy dia. Dia dah ada cream yang membuatkan dia creamy, tapi nak rasa lah sikit sebab blueberry very nice dengan cream cheese. So dia bertukar menjadi macam ni lah. Kalau you tak tukar daripada warna putih tadi kepada ni, dia susah nak bercampur dengan cecair itu telur. Proses ni kita katakan creaming. Dia dah kembang lah dalam bahasa kita senang faham. Mak cakap dah kembang. Dah kembang gitu. Okay. Sekarang saya akan tunjuk sebelum saya masukkan kuning telur tu, saya akan tunjuk bagaimana saya masukkan switch dulu. Bagaimana saya menukarkan putih telur ni kepada bentuk yang lebih ringan. So ni putih telur saja. Kalau nak asingkan putih telur ni, nak jadikan dia ringan, lebih orang kata mereng, tapi ini bukan proses dia nak buat aduh yang macam mereng, tapi bukanlah. Kalau mereng kita letak tepung apa semua sikit, dia cuka, tapi saya tak letak lah. Kalau nak letak certain resipi ada saya cakap letak krim tartar, tapi untuk proses ni tak perlu. Krim tartar tak begitu orang kata urgent lah. Kalau tak ada pun boleh. Kalau ada boleh letak. So kita buat dua senang. Senang kita nak jalan. Buat kita pakai ni big medium. So satu masuk, ni masuk kuning telur. Ni kita jalan. Masuk lagi kuning telur. Tengok dia dah pecah. Brand mixer saya Spa.
yang kita dah masukkan kuning telur. Dia cantik lah kuning telur ni. Dia buat adunan semakin gebu lah. Dia cantik. Sebab itulah dia dipanggil emulsifier ataupun penstabil adunan. Fungsi dia penstabil adunan pengumulasi alami. Ni proses dikatakan pengumulasi. Dia dah combine kan butter tu dengan cecair sikit-sikit lah. Antara lain yang tiruan yang kita boleh pakai adalah overlap lah ataupun Quake 75, siapa lagi apa nama yang putih tu orang selalu buat roti tu, lupa pula saya nama dia. Tu boleh juga gunalah. So bila dah tukar ni, sebenarnya tanpa overlap, you boleh buat kek lapis. Kek lapis tu dia cantik jadi, masih cantik jadi, cuma bergantung dengan you punya ingredient. Kejadiannya beza. Kek lapis menggunakan overlap dan tak overlap. Bila masa potong, kek lapis yang kita memang guna overlap, macam kek lapis evergreen. Dulu first time saya guna overlap sebab baru belajar pasal kek lapis bakar. Bila you potong kek lapis yang less ingredient, tak banyak ingredient macam kacang whatever tu, dengan kek lapis yang tak menggunakan overlap, potong kek lapis guna overlap, dia smooth, licin. Bila dipotong je, dia tak melekat pada pisau berbanding kek lapis yang tak menggunakan overlap. Tapi ada juga kek lapis yang tak menggunakan overlap, seperti legit yang guna kuning telur je tanpa campuran bahan lain seperti kacang, coklat, dia pun smooth. Sebab dia tak ada ingredient yang seperti coklat, seperti kacang tu melekat. Okey? Ataupun cheese. Tu bezanya penggunaan overlap dengan adunan yang tak guna overlap. Tanpa overlap pun dia masih boleh, sebab kek lapis menggunakan telur yang banyak dan dia ada pengumulasi alami ataupun emulsifier yang semula jadi nak blendkan ataupun menstabilkan adunan kita tu antara minyak, lemak, butter dan cecair, itu telur. Okey? So ni saya tunjuk tak? Ini rupanya dia semakin, ni tadi dia likat, ini dia semakin macam nak kata spread tu tidak jugalah, tapi dia cantik. Okey? Dah dia macam ni. Okey, ini rupa telur kita tadi. Kalau you buat telur ni, kalau dia jatuh, tergelincir, dia tak ready lagi. Tak ready lagi, maknanya dia masih you kena pukul lagi. Kalau dia macam ni, dia tak gelincir, so you masukkan dalam adunan. Proses ni membantu especially beginner, dia nak combinekan dua bahan ni cantik jadi, adunan you cantik, adunan you ringan, adunan you lembut, adunan you smooth aja. Kalau masuk satu persatu pun boleh, tapi normally kita akan mungkin bukan tak faham, mungkin belum sampai proses macam mana telur tu slow adun blend dengan butter. Lepas tu tak ada gap, tak ada proses nak masuk satu persatu. You masuk one shot, dia tak sebegitu mudah nak blend sebab cecair dan lemak. Okey? Faham? Setakat tu je sedikit penjelasan saya lah. Itu dia punya proses. Dia bukanlah kata ini method okey kita guna asin putih telur macam saya cakap, tak. Dos yang dah berpengalaman, dah buat 2-3 kali, dah convenient dengan cara dia masuk satu persatu telur tu, tak ada masalah, dia dah tahu. Tapi bila you masuk satu persatu telur ni, benda you kena tahu macam mana nak masukkan satu telur lagi, especially menggunakan stand mixer. You tengok, bila ada contohnya macam ni, bila adunan you tepi dia, adunan tu seolah-olah bergerak di dalam bol ni. Bila dia likat, dia tak bergerak tau.
dia maksud saya, adunan ni akan lekat. Dia memang bergerak. Tapi bila telur tu belum blend, dia seolah-olah tak lekat. Dia ikut adunan tu bergerak. Itu kalau you masuk nanti adunan you tak cantik. Lebih kurang senang kata bila telur tu dah lesap dalam adunan tu, baru you masukkan satu telur. So dalam proses ni saya masukkan je lah putih telur ni tadi. Buat macam ni sebenarnya senang. Ni cara untuk beginner lah, nak fahamkan proses. Bukanlah kata cara masuk satu persatu telur tu tak okey. Betul cara tu. Tapi cara ni you nak faham proses tu lebih cepat, lebih senang, tak confuse. Sebab kadang-kadang kita dah guna resepi, dah apa semua, dah jaga butter, telur semua dah perfect, dah ikut resepi, tapi masih lagi tak jadi sebab proses kita mengadun ni dia melibatkan haba, dia melibatkan kelajuan, dia melibatkan pressure. Dua ni kita tak nampak. So dua ni kena kita slow berperingkat buat proses tersebut until you discover yourself macam mana sebenarnya. Saya nak explain tak mudah. Orang mungkin tak faham. Saya cakap you buat dulu, selalu saya cakap you buat dulu, you observe you punya adunan. Kalau you ada hand mixer lagi senang sebab hand mixer you control, you masuk satu persatu adunan, you controlnya, you akan enjoy lah tengok proses satu persatu. Bila dah tahu tu baru sendiri akan faham lah, sendiri akan find out, oh macam ni rupa dia, oh macam ni rupanya. Okey, saya masukkan ni semua. Dulu saya buat kek, masa saya masih kerja, saya buat kek sebab saya tak ada stand mixer. Saya buat kek pun banyak juga tempahan tapi punyalah malas, kedekut. Sebab saya fikir saya rasa masih bekerja, lepas tu saya rasa stand mixer tu mahal. Saya cakap pakailah benda ni. Kita pakai benda ni. So cara saya nak cepat adun kek, saya buat macam ni. Saya buat macam ni. Cara cepat saya nak adun kek lah. So masukkan balik. Ini saya tunjuk macam leceh je cara dia, tapi sebenarnya seriously saya cakap pada those yang beginner tu, seriously dia memang cepat. Saya buat ni kadang-kadang 5 minit siap. Adun saja 5 minit siap. Okey. Nanti saya tunjuk you macam mana rupa dia. Slow saya bawa kamera ni pergi sini, saya slow tunjuk dia dalam kita punya mixer. So biasanya saya akan buat high speed, then saya bawa kamera ni ke sini ya. And then you can view lah dia punya rupa. Okay, nampak kan? Nampak tak? Okay, dia punya rupa high speed. Kejap, sorry.
siap, kita boleh. Okey, ni saya tunjuk ni rupa dia. Right, tak apa. Okay, since dia ada sedikit dia punya problem, I tunjuk you macam mana nak mengcombinekan. Kalau butter tu, lemak tu keluar sikit, butter tu keluar sikit. Ni kita ada proses dia punya butter tu. Mungkin tadi saya kuning telur tu saya tak begitu blendkan sangat. Tapi tak apa. Okay, ni rupa dia. Sebenarnya dia boleh move on. Tapi kalau you nak sebatikan rupa dia macam cantik, saya tunjuk dia satu proses. Saya jarang tunjuk proses ni. Ni first time saya tunjuk proses ni. Okay, kejap. Tunggu sekejap, saya pergi ambil saya punya So, benda ni kita katakan macam teknik steam bath. Tapi tujuannya kita nak blend. Ada nanti saya tunjuk. Ada yang kata kalau macam ni kita masukkan overlap, tapi saya tak pernah buat step tu, tapi saya lebih suka nak dia combine secara menyantumkan kedua suhu, menstablekan kedua suhu adunan ni. Okey, saya tunjuk. Ni saya tunjuk satu step bila awak pernah berlaku. Macam-macam pula. Alright. So, saya masukkan kat sini. So, okay. Ni rupa dia taklah begitu kritikal. Tapi since dia macam ni, saya tak begitu suka. Saya tunjuklah. So, you ada rezeki lah. Tengok. You ada rezeki tengok macam mana. Saya cuba balancekan rupa. Ni saya tunjuk rupa dia. Normally kita kadang-kadang kita patching benda macam ni. Di mana kita kata butter kita timbul. Butter kita timbul. So, ni rupa dia. Bagi saya dia tak cantik lah. Bagi saya dia tak cantik. So, kerja saya nak tunjuk dekat you all macam mana kita nak cantikkan dia. Tapi you kena hati-hati juga sebab untuk step ni kalau tak buat dengan kena hati-hati. Kalau you buat macam mana saya nak explain you tunjuk you tengok I explain macam mana. Sebab benda ni susah juga I nak explain. Ni dia tak cantik.
Sepatutnya kalau dia antara telur dengan ni dia cantik, ni dia berketul. Apa yang saya buat sekarang, patut dia turun dalam drip. Apa yang saya nak buat sekarang, saya nak kasih dia cantik. Adunan ni licin supaya butter ni absorb ke dalam cecair ataupun ke dalam telur. So apa you buat, you ambil you punya dapur, you ambil dia punya periuk. Suhu pun tak boleh panas, ni pun dah kira panas. You ambil you punya bol, letak kat sini. Ataupun kalau you takut, you guna air panas. You sebatikan dia punya, you combinekan, you jadikan adunan you smooth. Dah smooth tak boleh lama tau, ni proses sekejap je. Kalau adunan you cair, overbeat, ada juga cara dia untuk nak pekatkan dia. Nak pekatkan dia, you ambil juga benda yang sama. Masukkan ketulan ais, air yang ada ketulan air. So you letak bowl tu dalam ni. So dia sudah. Dia tak boleh lama. Kalau lama nanti dia cair. Ni dia okey. Ni cara nak mengatasi masalah bila you punya butter. Kadang-kadang kita kan masuk telur masuk. Telur tak macam blend berperingkat. So terjadinya, biasa kita kata butter kita timbul. Di mana dia tak combine lah. Bawah tu telur, atas tu butter. So you buatlah step ni. Tapi buat step ni, you tak boleh macam leka tau. Dia dalam berapa saat saja dia akan turn adunan ni sangat cepat. Kalau you leka, dia akan jadi lagi cair macam air. So ni okey. Tadi tak okey. Ni baru. Nampak perbezaan dia? Siapa boleh komen? Hai Mena, siapa join live balik kampung? Okey. Take care Mena. Thank you untuk kek yang cantik. Ni tadi kan dia tak drip kan? Ni dia drip. Sorry. Okey. Kita proceed lah. Luckily lah hari ni ada saya nak tunjuk. Sebenarnya dia tak begitu critical. I can beat dia balik. Tapi a bit technical. So I share je lah cara nak solve problem ni. Since kadang-kadang kebanyakan kita mungkin pacing benda ni. So alihkan you punya. Saya alihkan ni dulu. Sekarang saya akan masukkan adunan seterusnya. Tapi saya guna teknik manual lah. Teknik manual. So saya lebih suka guna teknik manual sebenarnya. So tadi tak tu. Ni dia cantik. Dia telur, butter, ada sedikit cream cheese. Kalau dia tak drip macam ni, macam tadi, dia tak okey. Nanti adunan you problem. Dia bukan macam you buat adun kek sponge. Kalau adun kek sponge you masuk je, dia okey. Ni buat kek lapis. Okey, sekarang kita gunakan kita punya ni. Saya buat sekali jalan je lah. Lebih senang. Masukkan saya punya creamer dengan ice cream powder, ice cream vanilla powder. So masukkan saya punya
kasih dia. Sekejap saya ambil tepung dengan susu cair dan tepung. Okay, ini susu cair dan tepung. Kalau secara kita guna mixer ataupun hand mixer, you boleh masukkan berperingkat. Ni pun kena jugalah supaya dia tak ketul. Masukkan you punya krim. Masukkan you punya krim. Siap. Punya adunan. So adunan ni saya sebatikan balik lah dengan stand mixer. Saya guna clap beater. Ni saya dah macam tak ada ketelan, tapi saya nak licinkan. Nak betul-betul dia macam cantik lah rupa dia. So right. Macam leceh saya punya benda ni, masuk sini masuk sana, tapi terpulang pada individu dia nak guna cara bagaimana lah. Tapi saya lebih suka ni sebab bila saya nak mengadun, adunan saya tak ada banyak masalah. Taklah kata benda ni orang buat kapasiti banyak, tak boleh buat pakai stand mixer. Boleh, memang lagi leceh buat benda macam ni. Kalau you pakai stand mixer besar tu, pada saya sebab kek lapis menggunakan putih telur banyak, telur yang banyak, proses asing kuning dan putih telur tu sangat membantu. Okey, kalau tak ada mixer macam macam tu, boleh pakai mixer biasa. Boleh, you boleh pakai mixer biasa. Tapi untuk sukatan adunan ni, kapasiti mixer paling minimum 4.5 liter. Untuk seperti KN ni 4.5 liter, bol 4.5 liter. Lebih prefer 4 liter lah, 5 liter lah. Tapi kalau yang kecil lagi 3 liter, 3 berapa liter tu tak boleh lah, unless you bagi dua lah adunan tu. Okey. Sekarang ni rupa adunan. You tak boleh adun dia lama sangat. Ni adunan kita. Dia dah cantik tadi. Okey. Ni rupa dia. Sekarang pukul berapa Okey, sementara saya nak nak timbang adunan ni, proses bagi dua adunan. Sebenarnya lepas kita siap ni, kita timbanglah adunan ni untuk dapatkan beberapa portion yang kita nak kita
nak kita perlukan. Tapi saya tak tunjuk benda tu kat sini sebab dia macam mengambil masa yang panjang. Spend banyak masa lah. Sebab benda tu saya pernah share dekat FB. So benda yang sama, proses yang sama. So kita rehat dulu, and then saya akan tunjuk kita punya proses melapis. Melapis tu mungkin pada saya lebih useful lah untuk di-share sebab you nak tengok bagaimana rupa surface layer you dah masak, bagaimana rupa tepi layer you dah masak. Untuk kek yang bertekstur sangat lembut, moist, macam French kiss ni. InsyaAllah saya nak tunjuk sebenarnya macam mana surface tu. Saya pun ada buat yang terkuning juga. Jangan kita bakar walaupun dia tak kuning sangat, tapi adunan kita masak. Okey, kita off sekejap. Kita rehat sekejap. Kita akan sambung balik dalam pukul berapa? 11.30 boleh? 11.30 lama sangat. 11 suku masuk balik sebab saya nak bagi-bagi adunan ni senang. Okey, 11 suku kita masuk balik. Apa ni? Boleh ke adunan kita biarkan dalam suhu duit sebelum boleh, tapi you kena tutup lah adunan you tu. You kena tutup adunan you tu supaya dia tak suhu environment bilik you tak mengubah konsistensi adunan you. Kalau you expose je macam tu, adunan you pada awalnya tekstur sebegini dia akan menjadi likat. Sama juga kalau you pergi ada urgent katakanlah kertas minyak tak ada, you nak pergi pasar sekejap beli, you letak dalam chiller. Dia akan sejuk tapi you tunggulah dia cool down sekejap, and then tengok adunan ni macam ni. Tapi berhati-hatilah sebab bila dah masuk chiller, dia expose pada suhu, dia akan dispros. Dia konsistensi adunan, kepekatan, kelikatan adunan juga berubah, sucuk berubah sebab pengaruh ada wap tersebutlah ke barang kalian. Kek you jadi nanti dia sedikit padat, compact sikit lah. Dia tu kat situ dia punya proses tu suka tanpa kita sedari. Selalunya macam tu. Tapi kalau macam you ada aircon, you rasa cuaca tak panas, you biar sejam pun okey, sejam 2 jam pun okey, tak ada masalah. Tapi make sure you wrap ataupun you tutup adunan you. Kalau tak wrap, dia akan expose pada environment, kelikatan adunan you menjadi semakin, macam cakap, makin likat. Ya, 11 suku Okey, saya nak preparekan dulu berapa adunan ni sebab kita melapis sampai lapis. InsyaAllah saya share cara dekor, tapi bukan dekor heart shape yang hari tu, dekor yang lain. Okey, bye.